Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Let Lu bersama saya Afiq Zulkifli. Jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe media sosial RTM kerana kami sediakan anda dengan informasi-informasi terkini. Ramai pelik kenapa saya pakai macam ni, handsome dah macam dah macam ustaz dah hari ni. Hari ini adalah hari sambutan Ma'al Hijrah yang ke-1442 dengan tema iaitu Ummah Rabbani Negara Harmoni. Jadi topik kita pada hari ini kita nak kaitkan sedikit dengan hijrah. Nak tahu siapa tamu kita pada hari ini? Kita saksikan dulu clipping ini. Okey, baik, bertemu kembali dengan saya Afiq Zulkifli. Itu dia sedikit sebanyak kami kongsikan anda dengan tamu kita pada hari ini. Bila tengok susu tubuh beliau, kita tahu beliau seorang personality yang memang ada kaitan dengan hijrah dan juga sukarelawan. Ya Allah, memang banyak sumbangan yang beliau telah sumbangkan. Tetapi sambutan tahun ini, sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, kita raikan dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN. Baik, bersama saya hari ini, terima kasih kerana kesudian untuk datang, iaitu saudari Heliza Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan macam persembahan pentas buat show. Kenalkan Heliza Helmi. Dan saya perkenalkan juga kita punya host kita. Masya Allah, ceria je. Kan senyum, hilang mata. Ikhlas senyum mata tu. Saya mencari dah lama. Dah 24 tahun saya cari. Mana mata saya? Okey. Kita nak tanya dekat luar sana, bila orang kita bercakap dengan Heliza Helmi, kita tahu beliau dulu seorang personality TV lah. Sekarang banyak mengamalkan apa ni orang kata sukarelawan, sumbangan itu ini. Kita memberi apa yang kita ada, betul. Jadi kita tanya, boleh cerita sedikit apa perkembangan Kak Heliza sekarang ni? Yang terkini dalam PKP ni biasalah semua orang duduk kat rumah. Tapi sekarang kita dah PKPP, so antara aktiviti kita dah start lah boleh bekerja. Baru sahaja lepas syuting music video klip untuk satu lagu oleh seorang artis baru juga. Tajuknya Pendam. So dalam bulan Ogos ni insya-Allah kita akan keluarkan music video tu, dan dalam masa yang sama juga kita ada buat live dari Beirut bersama dengan tim Ampim. Jadi kita punya sukarelawan ataupun NGO kita di sana akan memberi update kepada kita. So dah 2 minggu lah kita bersama dengan mereka, dan perancangannya sekiranya diizinkan untuk kita terbang ke Beirut, memang insya-Allah kita on standby lah untuk ke Beirut. Tapi dalam masa yang sama kita memang sangat memerlukan dana yang banyak lagi untuk membantu mereka dekat sana. Okey Heliza, bila kita bercakap mengenai Heliza sendiri kan, orang akan dalam fikiran orang macam, oh Kak Heliza adalah seorang sukarelawan yang sangat kental lah, sebab kita dapat lihat yang ada momen cemas yang Kak Heliza pernah lalui. Jadi sebenarnya apa yang mendorong Kak Heliza, dan macam mana Kak Heliza nak into sukarelawan punya aktivis? Okay, saya sebenarnya pun tak terjangka akan sampai sebegini serius. Tetapi kalau ikutkan zaman-zaman universiti dahulu, ataupun zaman-zaman kita belajar kan, orang cakap jom kita pergi gotong royong. Suka tak gotong royong zaman dulu? Jujur. Suka? Bagus. Sebab kebanyakan kakak kita ajak, okey hari Sabtu pelajar-pelajar diminta untuk turun ke sekolah untuk gotong royong, kebanyakan akan mengelak. Lepas tu dapat markah. Dapat markah. Tapi biasanya bila sebut gotong royong malam je bawa sampah dan cuci. Tapi bila sekarang ni kita sebut sukarelawan ataupun kita sebut aktivis kemanusiaan, orang akan macam bersemangat. Jadi kat situ waktu dekat universiti kita turun padang ke sekolah-sekolah dekat Sandakan, Sabah semua tu. Dan waktu tu saya rasa macam seronok lah, sebab kita buat pembersihan sekolah-sekolah, bukan sekolah kita pergi ke tempat-tempat lain juga kan. Dan pada tahun 2010 itulah permulaan misi kemanusiaan di luar negara. First time lah pergi ke Kemboja, dan waktu tu first time melihat bagaimana rumah orang di Kemboja tu adalah di dalam sampan. Rumah dia orang dalam sampan. So dia pesisir pantai tu penuh dengan sampan-sampan, dan ramai-ramai anak-anak dengan keluarga duduk dalam sampan. Dan bila kita bagi beras waktu tu, mereka terpaksa beratur panjang, dan bila mereka dapat beras mereka sampai menangis, masya-Allah. Orang Kemboja kan. And then yang mereka mahukan waktu tu telekong dan sebagainya. Jadi di situ terdetik dalam hati pada tahun 2010 macam tak boleh lah, ada something sebenarnya Allah letakkan masuk dalam industri seni. Sebab masuk dalam industri seni tak silap 2007.
Dan waktu tu rasa macam, adakah Allah letakkan aku ni dalam industri seni hanya untuk contohnya menyanyi, lepas tu kita dapat pendapatan, ada kita shopping-shopping, ataupun sebenarnya ada matlamat lain yang Allah nak suruh galas tanggungjawab dalam industri seni ni kan. Jadi rupa-rupanya bila kita tengok Allah tu kan, Masya Allah, Allah maha baik. Allah tahu apa yang sepatutnya ambil benda pendidikan, jadi sepatutnya duduk kat sekolah, mengajar. Jadi rupanya di dalam industri seni ada benda-benda lain lagi yang Allah nak minta kita buat. Dan doakan mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan istiqamah dalam perjuangan untuk ummah. Tapi bila kita cakap pasal ummah kan, Afiq kan, peduli ummah, ramai orang cakap macam mana nak pergi ikutkan misi dan sebagainya kan. Sebenarnya ia bermula daripada peduli rumah tu sendiri. Allahu Akbar. Orang bakal bercakap. Peduli rumah. Maksudnya peduli rumah tu kan, contoh kalau macam kita nak pergi ke tempat-tempat yang dahsyat, tapi kita tengok dalam ahli keluarga kita ada tak prihatin kepada mereka, makan minum mereka, bagaimana keadaan mereka dan sebagainya. Macam mana kita untuk memudahkan, mungkin di antara mereka ni sangat memerlukan bantuan, tapi kita fikir macam okey, tak apalah, pandai-pandai sini. So, untuk yang kita nak bina sekarang ni adalah jiwa prihatin, peduli ummah itu di dalam jiwa kita. Betul. So bila kita tengok siapa-siapa je yang memerlukan bantuan, kita automatik akan ringan tangan untuk membantu. Ini yang kita mahukan, insya-Allah. Okey, Kak Eliza. Rasa macam cakap dalam buat racing kan, macam laju pula. Tak apa. Okey, Kak Eliza. Dah banyak aktiviti kemanusiaan yang Kak Eliza telah lalui lah. Antara kenangan pahit yang pernah Kak lalui apa? Kenangan pahit. Cantik soalan tu. Tak pernah. Tak pernah lagi. Dia semua misi kemanusiaan ni dia jadi satu kenangan manis, walaupun kenangan itu adalah kenangan yang orang kata nyawa di hujung tanduk. Itu yang tak boleh dilupakan. Itulah antaranya. Kalau ikutkan setiap misi, mesti akan ada ujian-ujian yang nyawa di hujung tanduk. Sebagai contoh. Sebagai contoh lah. Pada tahun 2015, waktu itu kita pergi misi kemanusiaan dekat Syria. Dan waktu itu kita nak memberi bantuan, and then tiba-tiba kami diminta untuk berlari kerana tempat yang kami sedang lalui itu akan diletupkan bom barrel tau. Jadi kami pun berlari masuk ke dalam van, dan waktu tu van tu dibawa secara zigzag. Dibawa secara zigzag sebab dia khawatiri takut-takut bom. Dan satu lagi rupanya ada serangan daripada musuh di kawasan jalan. Jadi ada dua serangan, udara dan juga di kawasan jalan. Jadi that's why dia bawa zigzag dengan harapan tidak terkena tembakan. Namun bila dalam keadaan seperti itu, mungkin driver tu kat sana tu dia rasa macam sangat bahaya, lalu dia berhentikan van itu, dia park dekat tepi pokok, and then mereka minta untuk kami keluar daripada van itu, dan kami kena bersembunyi di suatu kawasan yang memang lebar dan juga dalam. Apakah kawasan itu agak-agaknya? Kawasan lebar dan juga dalam. Dia orang suruh kita sembunyi kat situ. Kubur mungkin? Kubur? Betul. Macam gembira pula. Nak cerita balik memanglah boleh happy. Tapi saat itu memang sangat mencemaskan. Kami first time pernah masuk duduk dalam kubur. Tak pernah. Saya tak pernah duduk liang lahat lagi lah. Belum duduk liang lahat lagi. Masya Allah. So itulah pengalaman pertama, duduk dalam liang lahat. Waktu tu memang Allah bagi rasa macam, ya Allah, kalau mati waktu ni, banyaknya benda yang kita tak buat lagi. Dosa kita pula banyak, tak minta ampun. Banyak macam-macam lah. Dan waktu itu, bom makin lama makin dekat. Bom. Kami kata, ini real story atau macam tengok action movie, tapi this is memang sangat real. Betul. Dan waktu tu datang ketua kami, dia cakap, okey, tim Eliza dan juga seluruh tim MAPIK ni kita kena lari sepecut-pecutnya masuk ke dalam van balik. Kami pun berlari masuk dalam van. Waktu tu kami terus pecut. Beberapa minit kemudian, tempat yang kita baru lalu tadi tu, boom, kami tengok kat belakang, ya Allah. Hanya Allah pinjamkan beberapa minit. Itu antara benda yang kami sangat tak boleh lupa, dan ini adalah benda harian yang berlaku dekat Syria, mungkin dekat Gaza dan tempat-tempat yang lain. Jadi daripada situ saya kata, perjuangan untuk ummah ini memang tidak boleh terbatas hanya macam bermusim. Maknanya benda ini memang sentiasa perlu dilakukan. Kena selalu ada. Okey. Banyak dah lalui kan. Pernah tak Kak Eliza fikir macam, kita kena stop lah, macam membahayakan? Pernah tak ada terfikir macam tu? Ada soalan orang, bukan ada ni. Ada ramai orang tanya soalan macam tu. Antaranya dia cakap, tak takut mati ke pergi kat sana kan, nanti keluarga dan sebagainya kan. Macam ni lah, pada tahun 2012 tak silap pernah berborak dengan family dan sebagainya kan. And then cakap dekat family, cakap dekat mama, cakap semua orang akan meninggal dunia. Betul. Kan. Kita semua akan pergi. Jadi kita nak pergi dalam keadaan husnul khatimah. Dan ramai juga orang tanya kepada mama, cakap macam mana mama boleh bagi anak perempuan untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mama punya jawapan best, ada video lagi. Mama kata, insya-Allah pergi buat kerja baik, Allah akan jaga. Jadi keyakinan mak ayah ni menyebabkan insya-Allah mudah-mudahan doa mereka ni jadi, walaupun kita ada berlaku serangan lah, macam-macam kes, ada tembakan, ada helikopter Apache bom sana sini, tapi Allah sentiasa protect
dan saya punya harapan lah mudah-mudahan terus bagi harapan pada tak menutup lagi. Saya punya harapan mudah-mudahan Allah rezekikan sampailah ke akhir nyawa untuk perjuangan apa-apa sajalah perjuangan dalam kebaikan Dia insya-Allah. bila kita membawa satu misi tu tetapi dibekalkan dengan doa keluarga, itu lagi membuat kita kuat, betul Reza? Betul. Okey. Dulu Reza seorang penyanyi je lah, personality TV lah, dan sekarang banyak more tu kemanusiaan, memberi sumbangan. Pernah tak Reza terfikir ini terjadi dalam diri Reza sendiri? Sebenarnya jadi penyanyi dalam industri seni pun tak pernah terfikir. Sebab memanglah masuk penyanyi zaman-zaman dulu. Masuk petanding banyak sangat. Tapi kalah je panjang. Tak pernah menang pun. Adalah menang sekali dua. Jadi tak pernah terfikir pun masuk dalam industri seni. Sebab bila kita ambil bidang pendidikan, terfikir akan jadi cikgu sahaja. Jadi bila Allah rezekikan, saya rasa macam, dapat rasa this is my passionate, ini adalah benda yang memang saya minat. So antara job, katakanlah dapat job, ada tiba-tiba dapat panggilan untuk pergi ke Syria, pergi ke Gaza, pergi ke Yaman dan sebagainya, saya seboleh mungkin akan cuba adjust balik jadual itu agar dapat pergi ke misi kemanusiaan. So KM ni memang dah tahu dah, memang sebab bukan senang bagi kita dah lock. Betul. Dan kita nak kena berhubung dengan penganjur untuk cari ganti dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pihak penganjur pun ramai yang memahami, yang memang support, sebab kita nak bawa misi ni adalah misi negara sebenarnya, negara Malaysia. Sebab itu orang Syria, orang Gaza selalu cakap thank you Malaysia, syukran Malaysia. Malaysia adalah hero kami. Maknanya Malaysia itu adalah hero kerana terlalu banyak sumbangan rakyat Malaysia kepada mereka dekat Betul. sana. Okey, Reza pernah terfikir apa so dari segi Reza sendirilah, apa opinion Reza mengenai hijrah, maksud hijrah itu? Hijrah, menyanyi tu. Menyanyi hijrah itu perjuangan. Yes. Tak silap saya pernah dengar satu ayat ni, al-muhajiru man hajara man mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang. Maknanya kata dalam untuk menjadi orang yang lebih baik, to be a betterment lah. Maknanya hari ini lebih baik daripada semalam dan esok adalah lebih baik daripada hari ini. Jadi ini adalah pesanan kepada diri saya sendiri, dan mungkin ramai yang struggle sebenarnya nak berubah untuk jadi lebih baik, untuk semua benda nak lebih baik, tapi kadang-kadang macam kita banyak kecundang kan. Tapi kita kena macam sebelum tidur tu kita macam, ya Allah, bantulah aku untuk betul-betul jadi lebih baik. Sebab in the end of the day, kita nak jadi baik itu adalah di mata Allah. Kita nak berhijrah itu kebaikannya di mata Allah, bukannya sebab orang lain, sebab takut-takut benda itu tidak konsisten. Tetapi benda ini perlu pasaan. Memang kita tapi tak ikhlas, contoh kalau macam belum berhijab, nak berhijab dan sebagainya kan. Tapi macam tak rasa tak ikhlas lagi. Tapi bila kita cuba-cuba try lama-lama, hati kita akan rasa macam seronok pakai hijab contohnya kan, daripada mungkin yang tak berapa proper, lama-lama proper insya-Allah. Sama juga dengan solat. Kita ada time rasa macam best solat, tapi ada time macam ya Allah, mujahadahnya nak solat, tak tipu kan. Macam ya Allah, susahnya dah masuk waktu, dah azan dah ni, Allah. Kadang-kadang kita punya timing tu kerja okey, tapi kita kena always berada dalam surrounding. Macam saya sendiri, bila saya dah punya semangat dah makin down, contohnya tak kisahlah dalam sudut apa-apa pun, pergi ke kelas ataupun majlis-majlis ilmu tau. Kalau kita tengok muka Habib, Ali contohnya, muka-muka ulama, muka ustaz. So dan di situ pula malaikat akan mendoakan kita, hati pun kita lebih tenang, dan mudah-mudahan day by day kita akan cuba berusaha untuk jadi lebih baik. Betul, dia yang penting circle kita dan istiqamah itu penting, betul kan? Istiqamah dan isteri lah. Istiqamah. Dah belum kahwin? Belum lagi. Insya-Allah istiqamah. Baik, kita nak sembang lagi dengan Heliza, tapi sebelum tu kita saksikan dulu clipping ini. Sebenarnya keadaan di dalam. Keadaan orang. Allahu Akbar. Badu lah شوي. الحمد لله صلى على النبي محمد. الحمد لله لا balik mereka bagi motivasi sama dia orang. Habis semua. Ya Allah. Ini mungkin bekalan untuk penduduk setempat. Rupanya dia mungkin rumah kedai. Ya ke? Dan mungkin ni bekalan dia yang dia ada. Oh. Ni semoga tepung gandum. Semua simpanan makanan, ya Allah. Baik, anda masih lagi bersama saya dengan topik pada hari ini adalah perjuangan hijrah bersama tamu kita, Heliza Helmi. Helmi sebenarnya ada di sini. Ada. Ada, tapi di belakang kamera. Okey, Kak.
dalam apa yang kita buat pasti ada dorongan. Betul. Siapakah dorongan dari Heliza sendiri? Wah, kena cakap begitulah untuk menjawab soalan ini. Kerana dorongan ini kalau tanpa mereka rasanya mungkin tak lepas juga sebab orang kata redha Allah itu terletak kepada redha ibu bapa. Betul. Jadi saya ingat lagi pada tahun 2012 ketika saya request untuk pergi ke bumi Gaza Palestin, waktu tu tengah kena serang. Tengah hot kan masa tu Tengah kan? hot, saya pula duduk dekat KL dan mereka semua family duduk di Tower Sabah. So dengan panggilan sahaja saya kata nak minta izin untuk pergi ke bumi Palestin dan waktu tu tengah perang. Bayangkan kita daripada satu akademi yang menyanyi, tiba-tiba request nak ke tempat perang. Jadi macam sejak bila pula? Dah Dia lah 2012. bangun tidur, hello. Itulah. Sebab tak nampak, tak ada ribut, tak ada angin, tiba-tiba nak kena pergi tempat macam tu kan. Jadi bila bercakap dengan Abah, sebab Abah adalah merupakan polis, jadi dia pun bila dengar anak dia bersemangat macam tu, mudah sikit lah untuk Abah memberikan keizinan. Tetapi seorang ibu, of course dia akan fikir macam-macam sudut kan. Tetapi saya kata, macam tadilah saya cakap, kita semua akan pergi dan mudah-mudahan pergi dalam keadaan husnul khatimah. Jadi waktu itu Mama dengan Abah luluskan, lepas tu adik lelaki pula, dia pun macam terkejut lah, adik-adik memang semua terkejut. Biar betul lah sebab kita dengan fizikal yang macam ni, macam nak pergi ke sana. Tapi Alhamdulillah mereka support dan yang paling penting rupanya saya lihat lah, sebab ramai juga yang tanya macam mana Kak Jah, saya nak yakinkan kepada mak bapak saya untuk pergi. Kadang-kadang mereka rasa macam tak yakin dengan saya. Saya rasa istiqomah tadi tu penting. Istiqomah. Maknanya bila kita buat satu perjuangan ini, kita tak stop macam okey one time sahaja. So bila kita dekat Malaysia pun kita buat, bila dalam family terutamanya bila problem ke susah ke dan sebagainya, dia tengok memang kita suka membantu, akhirnya ibu bapa mungkin akan rasa macam dia memang minat, passionate memang untuk perjuangan peduli ummah ataupun membantu untuk ummah. Jadi sampai masya-Allah pada tahun, saya tak ingat tahun berapa, waktu tu kita bulan Ramadan. Lepas solat tarawih tu ramai-ramai pergi ke jalan tol. Waktu hujan pula tu, Mama dengan Abah teman pakai baju hujan. Waktu tu kita, cara kutipan derma zaman dulu adalah pegang tabung tau. So waktu tu saya dapat experience bagaimana orang yang pegang tabung tu rasa. Bukan mudah. Memang rasa malu tu teramat sangat. Tapi disebabkan kita fikir untuk ummah, saya pun pegang tabung, saya kata macam gini lah ketuk, derma dekat jalan tol. Dan Mama dengan Abah tengok je kan, dan dia follow. Itulah kata pengorbanan ibu bapa kan. Walaupun kita pergi kutip derma, mereka pun sebenarnya sama-sama mengutip sama-sama. And then saya fikir, mana lagi aku nak kutip derma? Allah bagi ilham, pergi ke ATM. ATM confirm orang keluarkan duit. Saya pun duduk sebelah. Okey, dah keluarkan duit, boleh masuk? Heliza okey, nak takak gambar boleh, takak gambar tapi masuk dulu derma kat situ kan. So banyak pengalaman kita kutip derma dekat pavilion. Dalam masa 2 jam kita dapat RM11,000. Sampai dah sekarang kita dah ada satu sistem. Maknanya orang dah boleh masuk website derma dan sebagainya, sebab orang kata mungkinlah insya-Allah mereka trust mereka terhadap kita punya tim untuk menyalurkan bantuan. Termasuklah kadang-kadang yang lawaknya, kita cerita ni memang agak ni sikitlah, kita masuk dalam toilet pun orang boleh derma. Keluarkan duit, keluarkan barang kemas, keluarkan cek semua tu untuk memberi dana kepada mereka yang memerlukan. Maknanya Malaysia ini sangat-sangat pemurah. Betul. Rakyat Malaysia memang sangat pemurah, Heliza. Okey, pernah tak macam dia nak derma RM10, RM5. Dia terbagi RM10, lepas tu dia minta baki. Pernah? Allah. Alhamdulillah tak pernah lagi. Dia macam tu, Kak, nak baki Kak? Salah bagilah pula kan. Terus bagi give the change. Okey. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okey. Sekarang ni Heliza banyak buat aktiviti sukarelawan, itu of course, dan juga kita tengok dekat Instagram dan juga social media Heliza sendiri ada macam kelas dengan Ustaz Don, dengan Ustaz Sheikh Khadir, betul kan? Betul. Dan juga ada bagi talk semua. Jadi macam mana Heliza sendiri dengan jadual yang agak padat dapat seimbangkan jadual dan juga aktiviti kemanusiaan ni? Masya Allah, segala puji bagi Allah yang mengaturkan sebaik-baik jadual itu. Sebab zaman kalau nak ikutkan kebizian sejak daripada masuk AF and then sambung belajar, waktu tu dah start betul-betul busy. Bayangkan setiap minggu daripada Sabah kan, UMS tu ada Universiti Malaysia Sabah, kena turun ke Semenanjung tiap-tiap minggu untuk performance, untuk menyanyi. Dan paling saya ingat adalah waktu tu dah musim exam, final exam, orang lain study tetapi saya kena pergi ke Terengganu untuk perform 3 hari berturut-turut 15 lagu, and then kena turun ke Semenanjung untuk dubbing filem pula. Sampai dekat Universiti Malaysia Sabah dah kena exam. So daripada situ memang sangat padat dan kita rasa macam habislah rezeki aku kan, lebih kurang macam tu kita fikir. Tetapi kat situ saya realise bila kita busy, kita padat,
kita punya jadual akan lebih occupied benda yang bermanfaat. Sebab saya tengok bila macam contoh PKP, waktu mula-mula kita tak cari rentak lagi, kita kat rumah, okey, 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari, melangor. Lepas tu tak tahu apa-apa. Tak boleh jadi ni, macam tak ada apa-apa benda bermanfaat. Lama-lama kita akan jadi lemah dan lesu. Tapi bila kita aktif, contoh macam hari ni kita keluar, akan bersemangat, kita bersembang, tu satu benda, orang kata satu vitamin kepada kita, dan kita akan cari, okey, hari ni kita bersembang macam ni, dan malam sekarang saya ada kelas. Kita yang atur jadual macam tu, so akhirnya kita tak adalah buat benda-benda yang macam merepek-repek, adalah benda-benda yang macam tak bermanfaat. So kita yang atur jadual kita, insya-Allah. Dan saya teringat sahabat saya kata, minta pada Allah supaya masa kita itu masa yang berkat. Orang ada 24 jam, tapi orang ni boleh buat 10 kerja, kita buat 1 kerja. Ada orang tak buat kerja apa-apa. So kita minta pada Allah, Allah berkati masa kita. Kita yang tentukan apa yang kita nak buat 24 jam tu. Kita ada masa yang sama, cuma benda yang berbeza lah. Betul. Kita kan ada Google Calendar. So ke dalam Google Calendar tu type, okay, apa benda next kita nak buat apa. Organize lah betul-betul. Cuma mana waktu dulu dan sekarang Heliza masih back to back kan, macam dulu lagi dahsyat lah, sebab sekarang ni baru nak start momentum balik, sebab bukan ceramah boleh buat ke semua tempat sebenarnya. Biasanya kita akan turun ke sini, dia baru nak start balik, dan tak tahulah, tengok apa yang akan datang yang Allah aturkan, insya-Allah. Okey, kita sekarang diuji dengan COVID-19 ini kan. Betul. Jadi adakah ia memberi kesan kepada aktiviti kesukarelawan Heliza sendiri? Okey, saya teringat waktu PKP yang dahsyat. Yang waktu itu kalau jalan raya awal-awal dulu. Awal-awal tu memang lengang dia macam ya Allah, lepas tu bila kita pergi ke airport macam orang kata macam zombie kampung pisang. Betul. Kosong. Memang scary tau begitu, sebab kita kena terbang tu buat misi. Walaupun dalam PKP kita turun pergi ke Penang, kita pergi ke Kedah. Lepas tu kita ada gudang MAPIM dekat sini, kita turun Padang. Walaupun COVID-19, tetapi aktiviti kemanusiaan itu tidak terhenti kat situ. Masih kita punya berjalan. tim memang berjalan ke seluruh negara, dan saya sendiri pun bersama dengan adik saya Hazuni Helmi, The Helmis, termasuk dengan The Helmis sebenar, iaitu Abah, pun turun Padang sama-sama untuk buat aktiviti kemanusiaan. Dan waktu tu saya tengok lagi mencanak-canak prihatin rakyat Malaysia tu. Malaysia ni sangat pemurah. Jadi ramai yang tim ni tolong dekat sini, tolong dekat sana, di dalam negara kita sendiri. Itu cantik. Jadi bila orang tanya macam mana nak jadi aktivis kemanusiaan waktu COVID tu, Masya Allah, memang Allah bagi peluang kepada semua orang untuk membantu orang lain. Betul. Alhamdulillah. Tengok tu dia dah sampai dah. Okey, sebenarnya dalam kerja-kerja sukarelawan ni, apa sebenarnya impian Heliza sendiri? Waktu zaman dulu terfikirkan bersama dengan adik saya kan, bila kita duduk kat Syria, kita cakap teringin kita nak buat aktiviti kemanusiaan ni sampai ke peringkat seluruh dunia. Kita nak pergi kereta lah satu persatu, kita nak tengok. Sebab bila kita buat misi kemanusiaan ni, sebenarnya bukan kita membantu mereka sahaja, kita sebenarnya membantu diri kita. Sebab bila kita melihat mereka lebih susah, jadi kita kata apa sangatlah ujian yang Allah bagi pada aku berbanding dengan mereka. Mereka ni Masya Allah, tahap dahsyatnya dalam keadaan sempurna dalam diri kita. Dia tiba-tiba kaki tak ada, tangan tak ada, mata kena korek, family tiba-tiba meninggal dunia. Dalam sekelip mata mereka ada rumah yang besar, sekelip mata menjadi pelarian tanpa rela, dan tidak ada apa-apa, tidak ada makanan. Yang ada tahap, na'udzubillah, ada tahap yang mereka nak survive tu kena makan kotak. Sebab waktu kami bagi kotak tu, dia cakap kotak kami tak akan buang. Kami kata kenapa? Kotak ni kami akan koyak kepada cebisan kecil, kami akan rebus guna air hujan, dan kami akan suap anak-anak minum sup kotak. Makan mereka kena makan sup kotak. So kita minum air kotak, sedap lah kat dalam tu kan. Air kotak Milo, sedap. Tapi diorang kena minum sup kotak, minta maaf dengan izin. Ada di antara mereka ni sampai nak kena survive makan rumput, makan anjing, makan kucing. Jadi keadaan sangat dahsyat. Jadi kita pergi situ macam kita pun nak makan pun jadi tak tergamak. Sebab itulah kata rasa kurus pun jugalah. Sebab tak nak makan kan. Jadi saya rasa macam harapannya mudah-mudahan Allah rezekikan di dalam negara dan juga di seluruh dunia, Allah rezekikan sampai ke akhir hayat dalam membantu isu ummah, dan bukan kita saja tapi mendidik ramai lagi ataupun mengajak ramai lagi generasi muda terutamanya untuk ada jiwa seperti ini. Betul. Kita dalam bulan kemerdekaan kebangsaan, Heliza. Jadi macam mana dengan hijrah dan juga kebangsaan tu kita boleh relate kan? Macam mana, apa harapan Heliza untuk rakyat-rakyat generasi sekarang ni untuk rasa cinta kat negara tu sendiri? Allah, itulah saya cakap rukun negara tu penting. Kita kena memahami rukun negara itu sendiri. Perpaduan yang paling penting. Ya Allah. Persatu paduan tu. Bersatu padu. Sebab
macam ginilah kalau dalam family, kalau tak bersatu padu, duduk satu rumah, rasa macam tak nak balik rumah. Betul-betul. Tapi kalau bersatu padu, kita akan rasa sangat seronok. Sama juga dengan negara kita. Jadi kita bersatu padu, kita akan rasa sangat seronok. So kita memahami rukun negara itu macam kesopanan dan kesusilaan kan. So kalau semua orang ada, cakap kat diri sendiri jugalah, kalau kita ada kesopanan, kita ada kesusilaan, kita mempunyai akhlak yang baik di antara tak kisah pelbagai bangsa, rasanya kita boleh dalam semeja ni bukannya Cina sahaja, Melayu sahaja, tetapi kita boleh duduk beramai-ramai sebab kita boleh dapat idea daripada bangsa-bangsa yang lain dan kita boleh work together untuk naikkan lagi negara kita sebuah negara contoh. Dan harapan saya pernah cakapkan kepada menteri sebelum ini, tahun lepas, kedua tahun lepas tak ingat, saya berharap dan berdoa agar Malaysia menjadi sebuah negara kesukarelawanan. Malaysia negara sukarelawan. Faham? Okey. Yelah, bila kita dekat luar tu kan Heliza bukan bawa nama bangsa tu. Kita bawa nama negara. We are Malaysian kan. Okey, banyak lagi kita nak sembang dengan Heliza sebelum ni, lepas ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu clipping ini. Anda kreatif, pandai menyanyi, berlakon, bermain alat muzik atau menari? Jangan tunggu lagi. Kongsikan bakat anda bersama kami. Hantarkan video kreatif anda melalui Instagram kami atau emailkan kepada. Jangan lupa untuk layari portal kami untuk pautan. Nyanyi dari rumah. Instagram kita.kita.je dan blog terhangat Kopi Panas. Kita je. RTM pilihan terbaik. Baik, bertemu kembali dengan saya Afiq Zulkifli dalam rancangan Let Lu. Kita sudah sampai di penghujung rancangan. Bersama saya hari ini Heliza. Terima kasih kerana kesudian beliau untuk datang kongsikan pengalaman beliau dan juga cerita-cerita untuk penonton Let Lu. Okey, sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, apakah harapan dan juga ucapan bersempena dengan satu hari kebangsaan, satu lagi harapan Heliza untuk negara kita memerangi COVID-19 ni? Masya Allah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga frontliners kita. Kerana saya rasa Malaysia ni, alhamdulillah saya cukup berbangga lah. Saya rasa semua orang pun berbangga dengan Malaysia yang menjadi contoh dan mendengar bila kita cakap pasal SOP dan sebagainya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah protect negara kita dan mudah-mudahan COVID-19 ini akan berakhir bukan sahaja dekat negara kita tapi di seluruh dunia. Jadi jaga kesihatan dan insya-Allah kita mampu melakukannya, insya-Allah. Kita jaga kita tu penting. Kita jaga kita. Dan ucapan kepada semua untuk Hari Kebangsaan kan, selamat Hari Merdeka, jagalah elok-elok. Bukan senang untuk kita mendapat satu kemerdekaan ini. Selalu kami terfikir bila berada di tempat-tempat yang bergolak kan, mereka suatu ketika dahulu adalah negara-negara yang bebas, tetapi sekarang ini mereka menjadi pelarian tanpa rela dalam negara sendiri adalah sangat-sangat sukar sebab tidak tahu ke mana mereka nak membawa masa depan mereka. Seolah-olah macam nothing, menunggu nyawa berakhir semata-mata kerana itu. Jadi kita harap mudah-mudahan kita jaga negara kita agar kemerdekaan itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan generasi akan datang juga menjaga negara kita sebaik-baiknya, insya-Allah. Betul. Banyak dah pejuang-pejuang kita dulu. Betul. Demi memastikan kita merdeka, mereka sanggup susah payah kan. Nyawa lagi, masya-Allah. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Heliza kerana sudi untuk datang. Ya Allah, saya bila cerita mengenai perjuangan ni kita rasa lain tau. Kita rasa lepas ni dah boleh tukar tengkolok. Lepas ni kita pakai tengkolok lah. Okey, terima kasih kepada anda kerana setia menonton Let Lu. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe media sosial RTM kerana di situ kami sediakan anda dengan informasi-informasi terkini. Terus menjaga jarak penjarakan sosial anda, penjarakan fizikal, sentiasa pakai pelitup muka dan paling penting ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera.